Nadi Klasik merungkai kebuntuan. Tadi saya tersalah sebut lah Ustaz, 5 Jun 2021. Sebenarnya hari ini 4 Jun 2021. Kita terus ke kita terus ke WhatsApp yang pertama. Assalamualaikum, daripada Hasnita Hassan, Kuantan, Pahang. Soalannya, ada orang cakap nak solat tahajud tak tidur pun boleh buat, tapi yang saya tahu kena tidur dulu walaupun 10 minit. Betul ke Ustaz? Ya, itu pandangan ulama Syafi'i. Nak selayang boleh, tapi dia tak bagi tahajud daripada qiyamul lail lah. Tetapi ulama Syafi'i mutaakhir mengharuskan, seperti Syekh Ali Jumba'ah hafizahullah mengharuskan, sebab nak tunggu tidur pakai tak buat adalah tidak mengapa bertaklid kepada Abu Hanifah untuk nak bagi semayang tahajud lama-lama dan latih kuat, tidur dulu. Sebenarnya dalam tasawuf, tasawuf ni bukan dalam kitab tu sebagai satu guideline je. Tasawuf adalah tarbiyah dan riayah. Ingat kaedah ni, at-tasawufu tarbiyatun wa riayatun, pendidikan dan penjagaan. Untuk orang yang apa nama dia, nak mula-mula berjinak, kita bagi yang ringan dulu, jangan bagi yang berat. Saya teringat, saya selalu nasihatkan orang yang buat program budak-budak yang mulai tamrin apa semua ni, janganlah suruh dia bangun pukul 3. Sebab dia main bangun pukul 3, taubat dia tak main lepas tu dah. Macam mana buat tahajud dia? Habis isyak, rehat makan apa. Baik. Pukul 11. Pukul 11 buat terus qiyamul lail. Buat terus qiyamul lail, kemudian sampai pukul 1 tidur. Pukul 1 tidur, kemudian pukul 5.30 bangunlah. Jadi mereka dapat nasihat mula-mula, bagi mereka seronok dulu, bagi mereka sedap buat tahajud. Kemudian main kali kedua, up yang sikit buat pukul 12. Kita nak didik manusia ni dalam kaedah tasawuf adalah at-tadarruj. Ini hari pertama main masuk suruh puasa dah, jangan dia suruh puasa dulu. Suruh zikir dulu, ya, bagi dia apa, makan kurang dulu, lama-lama barulah kepada puasa. Sebab itu sebenarnya pendidikan jangan kita masukkan elemen hawa nafsu geram. Nafsu geram tak bagi jadi baik terus. Tak, bukan macam tu. Pendidikan tasawuf, kita ambil tangan dia, kita tatih dia. Masa tatih kau kedah tu, ajak dia berjalan slow sampai dia suka ibadat. Jangan sampai dia benci ibadat. Dalam pendidikan psikologi, dia kata apa? Pendidikan perasaan menghasilkan orang yang teruk. Itu kadang-kadang berlaku yang kes-kes bapak dia keras sangat sampai didik cara memang apa, gorila ni gorila secara teruk paksa ni, tak jadi baik, dia jadi teruk pula. Di luar dia buka tudung, dia celau, sebab dia tak rasa kemanisan nak ibadat. Ya, betul, setuju. Sebab itu dalam pendidikan ilmu tasawuf bagi saya lah, cikgu-cikgu pendidikan jasmani rohani ni, kena ada kerajaan kena buat satu, ini boleh kita mohon pada Menteri Agama lah, maksud mereka hadiri kursus tasawuf. Bila hadiri kursus tasawuf, kita tak jadi sufi pun, tapi kita belajar pendekatan. Sebab apa isu yang paling besar di sekolah rendah dan menengah? Isu disiplin budak-budak. Yalah. Saya banyak tempat isu tak hormat cikgu, tak hormat kawan-kawan. Ini yang tak diketahui di zaman orang dulu yang begitu beradab dengan guru. Kita dulu kalau buah di luar pun dengan guru beradab. Tak melawan. Tak melawan. Buah macam mana pun, tapi tak pernah meninggikan suara kepada cikgu. Tak berani kita pegang akidah tu. Kita dulu buah Haji. Tapi jumpa cikgu tak berani. Hormat. Bukan kata saya seorang, semua Haji, kawan-kawan. Iyalah. Kita tak menentang lah ni. Jangan. Cikgu takut dengan anak murid pula. Dia ajak bertumbuknya, Ustaz Ya. Ini problem yang lebih besar daripada corona lagi. Corona ni paling kurang dia bawa apa nama dia, kita ke syurga. Tapi bawa masalah pening para ibu bapa masyarakat. Sebab kita cuba kita fikir, apabila sekolah tak dapat melahirkan pendidikan rohani yang kuat kepada anak murid, dia melahirkan penjenayah. Penjenayah menyebabkan poli-poli ni kena bertugas siang 24 jam. Sebab itu konsep Islam bila dia mendidik manusia, human development ini, dia menjimatkan tenaga polis.
Dia menjimatkan ekonomi negara. Sebab wang tak dibelanjakan banyak untuk pedagang dadah, untuk penjara, untuk pencuri. Sebab itu pentarbiah dalam Islam adalah asas kepada perubahan. Bukannya undang-undang, bukannya penjara. Itu sebagai satu suplemen, sebagai satu sekunda lah. Tapi premier dia ialah tarbiah. Kita bayangkan orang yang mencuri itu mereka dia sufi, mereka dia ahli zikir. Maka dia sangat baik. Kalau dia buat jahat pun dia bertaubat sendiri tanpa dia buat ke mahkamah. Bukan kita tak sebab mahkamah kena ada. Saya nak cerita bagi kepentingan dia tu. Kadang-kadang masuk penjara ada 10 kali lah. Tapi macam tu juga ada depan buat jahat lagi. Rupanya dalam penjara tu ada PhD yang lebih banyak. Daripada pencuri selok, dia pencuri bank. Oh, yelah. Kajian menunjukkan dalam penjara tu kadang-kadang menghasilkan orang jahat banyak. Dijumpa dalam dengan master lah. Jadi gangster lagi. Tapi taklah semua. Ada yang masuk bertaubat, ada yang masuk Islam. Dia pro and contra lah. Tengok mana kawan lah. Tapi poin yang saya tekankan di sini, sebelum kita picak penjara, picak mahkamah, kita didik daripada awal tu. Saya tak kata kita baik, tapi setakat ni kita tak adalah buat jenayah bunuh orang lagi. Betul. Kita tak adalah buat jenayah tembok orang lagi. Kita tak ada jenayah nak rompok orang lagi. Sebab itu pendidikan kita sekarang ni susah, sebab dia tak bercakap dengan hati anak murid. Kita perlu create benda ni. Sebab cara saya sebut dadah saja, Haji, kita belanja sehari satu pedagang dadah di pusat serenti RM14. RM14. Bayang kalau kita ada berapa ribu, berapa 30,000 dalam pusat serenti seluruh Malaysia. Ada 30,000 yang dalam tahanan. Sehari 2 juta kita belanja. Yelah. Ya. Nah, 30,000 lagi di bawah pantauan polis lah. Semua ada 60,000 yang berdaftar tu. Jadi dia yang baki lagi tu, mereka akan buat laporan setiap hari ataupun mingguan lah. Untuk mereka report di balai polis atau tempat yang diwajibkan lah. Itu semua kos tu. Banyak ceramah di tempat-tempat begitu. Tapi kita baguslah kita didik mereka tu. Tapi kalau lah kita pikat mereka tak isap dadah, kan lebih baik. Kan mereka menjana. Sebab kata saya tanya lah orang pegawai, kalau kita tak jamu mereka, mereka di luar, mereka curi sehari RM50 nak beli dadah. Aliran wang kepada benda haram yang tak dapat direkod, cukai pun tak bayar, zakat pun tak bayar, keluar macam tu saja. Ini dia panggil money laundry ni. Yang wang haram. Jadi benda ni berkaitan dengan masa depan negara. Sebab itu saya, sampai kita nak memperjuangkan corona COVID-19 ni, jangan lupa pendidikan kepada anak-anak. Sebab saya yakin pendidikan orang dulu, walaupun mengaji di pondok, di bawah pokok sekolah, tak tahu dia kata teruk, tak macam sekarang ni canggih pun, tetapi kita melahirkan insan yang hormat orang, sangat hormat orang. Tapi sekarang ni kita takut. Saya tak berani nak beri orang muda. Kalau tengok, kalau kita lambung bulan panjang kata orang muda. Ada kongsi boleh ramai dengan motor ni. Di sini saya ingin tekankan isu itu. Allahuakbar. Baik, seterusnya daripada Limar Caukit Kuala Lumpur, Ustaz. Dia nak bertanya, katanya ada hutang dengan seorang sahabat, ingin membayar tetapi tidak dapat mencarinya. Bagaimana Ustaz untuk menyelesaikan hutang tersebut? Ya, kalau dia putus asa dah, dia boleh channel to charity lah. Bagilah main-main pusat charity. Zaman sekarang ni banyak orang memerlukan bantuan COVID-19 ni, bagilah. Sekarang ni di antara amalan yang paling afdal, banyakkan sedekah dan jamu orang makan. Sebab ada orang yang tak dapat bekerja. Dan alhamdulillah, sebahagian kenalan saya sebut kat ipar saya pun sekarang ni, dia tolong siapa-siapa yang tak ada duit makan, dia bagi sehari berapa ringgit. Jadi apa nama, saya puji dia pun. Kawan-kawan saya ada yang buat macam tu. Dia pun iklan di Facebook dan sebagainya. Ini amalan yang sangat mulia. Amalan yang sangat mulia. Jadi kita galakkan masyarakat yang kaya, jangan tunggu orang miskin minta, cari orang miskin. Kadang-kadang ni orang miskin dia ada harga diri, dia malu dia minta. Yalah. Ya. Baik, seterusnya daripada Ada Pasir Gudang, Johor. Ustaz katanya saya lagi daripada topik lah. Nak tanya mengenai solat sunat fajar dan solat rawatib ketika solat subuh. Mana satu yang lebih afdal? Apakah perlu dibuat kedua-duanya sekali atau sekadar solat fajar sudah mencukupi? Minta sangat-sangat Ustaz sebagai pencerahan. Solat fajar itu solat rawatib lah. Solat fajar adalah solat yang dilakukan sebelum sembahyang fardu subuh. Bila kita dapat solat fajar 2 rakaat itu cukup dah. Ya. Baik. Seterusnya Muhammad dari Pahang.
Saya nak tanya, hari ini solat Jumaat hanya 12 orang saja. Lepas solat Jumaat, imam buat solat zuhur pula. Boleh ke buat macam tu, Ustaz? Itu merupakan etika mazhab Syafi'i. Digalakkan macam tu. Dipanggil al-khuruj minal khilaf. Tapi tak wajib. Sunat saja. Sunat saja. Ya. Nasharuddin dari Tampin Negeri Sembilan menitik air mata saya, tuan. Saya dengar boleh buat akikah dengan ayam. Inilah penterjemahan agama yang paling telus katanya. Terima kasih, Ustaz. Semoga ilmu Ustaz berpanjangan. Barakallahu fikum. Ini bukan ilmu saya. Ini adalah ilmu ulama Syafi'i kita rahimahumullah, a'immah. Saya hanya mengucapkan saja. Saya ni ibarat habuk saja. Baik, soalan ni sebenarnya Ustaz dah jawab ni 2 minggu lepas. Soalannya, solat Jumaat PKP ni waktu zuhur boleh solat terus atau kena tunggu solat Jumaat di masjid selesai dahulu baru boleh solat zuhur? Bagi mereka yang tak terhalang daripada menunaikan solat Jumaat di masjid, mereka AJK, mereka boleh melakukan solat zuhur di awal waktu tanpa menunggu sembahyang Jumaat selesai. Daripada Pak Ngah Sik Kedah, Ustaz, boleh ke solat Jumaat tak sampai 40 orang ni, Ustaz? Sah ke, Ustaz? Ada 12 pendapat di dalam bilangan sembahyang Jumaat. Semua pendapat itu datang daripada ulama yang muktabar. Jadi tidak ada masalah. Ingat bahawasanya bilangan ini adalah ijtihadi daripada ulama. Semuanya ada sandaran yang kuat. Jadi dia bergantung kepada keputusan Majlis Fatwa sebab Jumaat ni adalah keputusan mufti. So kalau letak 12 masih, letak 40 okey, nak letak 11 pun okey. Sebab bilangan-bilangan ini tak ada satu nas hadis yang menentukan spesifiknya. Jadi bila berlaku macam ni, ada 3 kaedah yang ulama Syafi'i bagi tahu kepada kita, iaitu al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf tu baguslah. Kalau kita buat 40, 50 tu bagus. Tapi dia tak nak buat la inkara fi masail al-ijtihadiyah. Tak boleh kita bergaduh di dalam perkara ijtihadi. Tak boleh memfasikkan, tak boleh membida'ahkan, tak boleh mengkafirkan. Macam Ustaz kata tadi lah, kena patuh tadi. Kita bisyai'in falyuqaliban ajaza. Bila kita tak ada praktik mazhab kita sebab kita ikutlah mazhab yang lain. So di sini kita bergerak dalam fatwa kita. Bila kita faham kaedah ni, kita faham pasal apa mufti wilayah buat macam ni, pasal apa mufti Perak buat macam ni, pasal apa mufti Kedah buat macam ni, pasal apa mufti Pinang buat macam ni, pasal apa mufti Perlis buat macam ni. Kesemuanya mempunyai pentakdiran sukatan fatwa mereka berdasarkan dalil dan juga realiti yang berlaku di hadapan mereka. Daripada Munir Kajang Selangor, apakah hukumnya menyebut Allah dalam hati selepas mengucapkan syarat yang wajib semasa rukuk dan sujud? Ustaz? Dia kata, Allah? Apakah hukumnya menyebut Allah dalam hati selepas mengucapkan syarat yang wajib semasa rukuk dan sujud seperti Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih tu? Dia sebut dalam hati tak ada apa, sebut dalam hati tidak ada kesan apa. Dalam hati tak apa, Ustaz. Baik, Ustaz, boleh ke kita solat di rumah sebagai contoh solat maghrib? Boleh ke solat sunat maghrib dulu, lepas tu baru solat fardu yang wajib, sedangkan sudah masuk waktu untuk solat maghrib? Memang kita kena buat sunat sebelum maghrib dulu. Dalam mazhab Syafi'i dia kata sunnah tapi tidak muakkad. Dia tidak namakan rawatib, dia nama sunat saja sebab ada hadis daripada Anas bin Malik dia membolehkan sebagai sahabat sembahyang sunat. Dia panggil istihbab, tapi tak kuat sangatlah. Sebab kalau kita pergi tempat-tempat India, mazhab Hanafi tak ada sunat sebelum maghrib, sembahyang maghrib pun. Baik, soalan kedua dia, bolehkah kita membaca surah atau 1000 dinar atau ayat lain sebagai doa tambahan selepas solat? Baca lah apa saja. Untuk berzikir ni tidak ada had. Soalan tadi daripada Roza Razali, Kuching, Sarawak. Baik, seterusnya daripada siapa ni? Haji Jaafar Ujang, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Cara iftidal dalam solat selalu kita tengok kebanyakannya ada 3 cara: mengangkat tangan hingga ke bawah telinga, mengangkat tangan hingga ke paras dada dengan tapak tangan seperti berdoa, bangun dengan tangan lurus sahaja ke bawah. Yang manakah yang lebih hampir dengan solat Rasulullah, Ustaz, mengikut mazhab Syafi'i? Semua okey. Semuanya waris. Angkat bawah telinga, dekat paras dada, itu dekat bawah kita tu semuanya waris. Ada 2 pandangan. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar, daripada Sahih Muslim. So semuanya okey belaka, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Daripada Haji Abu Bakar, Kelang, Selangor, ingin bertanya, Ustaz, apakah hukumnya menggantungkan gambar arwah isteri saya dalam bilik?
Saya pernah mendengar malaikat rahmat tak masuk dalam bilik. Benarkah Ustaz? Tak ada gambar. Kalau gambar macam tu tak ada masalah. InsyaAllah. Daripada Kalau kahwin lain tu kena buat turun lah. macam ni Ustaz? Kalau dia kahwin lain kena buat turun jadi marah pula. Itu pasti lah Ustaz. Tak boleh lah sifat. Gitulah Ustaz. Daripada Zaharah Pahang, soalan saya, daging korban dan daging akikah sama pembahagiannya. Yang mana lebih baik, kita masak buat kenduri atau bagi kepada fakir miskin daging mentah begitu je? Mana lebih afdal Ustaz? Korban elok kita bagi mentah, akikah elok kita masak dengan manisan. Assalamualaikum Ustaz. Yang sporting, ramah mesra orangnya. Saya sedang bertugas sambil dengan kuliah Ustaz Fawaz setiap petang Jumaat. Saya setia menanti di Radio Klasik daripada Hashim Awang, Perak. Barakallahu fiikum. Semoga Allah berkati anda. Ustaz, saya Johari dari Sri Rampai, Kuala Lumpur. Boleh ke kalau kita memandu dan tiba-tiba ada haiwan melintas jalan dan kita terlanggar dengan tidak sengaja? Apa hukumnya Ustaz? Kucing. Kebiasaannya Ustaz, kucing lah ni. Dia lah kalau tak sengaja, apa nama dia, tak berdosa. Tapi kalau milik orang kena ganti rugi lah. Ustaz, ada juga orang yang sengaja melanggar anjing Ustaz. Bagaimana Ustaz? Dia tengah bawa kereta tapi dia tengok anjing tepi jalan. Pada milik orang, kita tidak boleh sengaja melanggar anjing. Dia adalah benda yang makhluk yang ada nyawa. Tapi katanya geram sangat tengok anjing. Tak boleh Ustaz kan? Allah bersabda. Daripada Nabi bersabda, lau anal kilaba ummati minal umam la amartu biqatliha. Kalau anjing ini bukan daripada satu kumpulan populasi, aku akan perintahkannya untuk dibunuh. Tapi dia bukan makhluk yang berkumpulan, jadi haram kita membunuh mereka tanpa sebab. Daripada Abu Pontian Johor nak tanya Ustaz, solat pakai mask sah ke tidak Ustaz? Mas, muka lah. Pelitup. Ya, kalau pakai yang penting jangan tutup dahi. Tapi bagi mereka perlawanan yang tak boleh buka atas risiko, dia boleh bertaklid kepada mazhab Hanbali, sudut melapis tidak membatalkan. Yang pakai PPE itulah. Buka lah dahi tu. Daripada Pak Ngah Jamil, Kampung Paya, Pendang, Kedah. Ustaz, saya nak bertanya ni, apakah boleh kita buat korban untuk adik yang meninggal semasa umur dia baru 7 bulan? Boleh niat kita buat, lepas kita hadiahkan pahala untuk dia. Baik, kejap Ustaz ya. Saya scroll dulu. Baik, Daripada Ning Banjari, Batu Pahat, Johor. Betullah arwah bapa saya dia mengatakan pada saya semasa saya masih kanak-kanak, kalau tak mampu berkorban, cukup hanya menyembelih beberapa ekor ayam jago. Rupa-rupanya betul lah kata-kata arwah bapa saya itu. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustaz kerana beri pencerahan. Oh, dah lama Ustaz, masa sama kanak-kanak lagi ada dah benda ni. Ya. Pak Cik Banjari ni dari Batu Pahat, Johor. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kenapa suara Ustaz sengau-sengau? Sebab talian tu tak berapa clear tu Ustaz, tu bunyi sengau tu. Tapi bukan resedung Ustaz ya? Tak. Kali orang tersengau ni. Jangan resedung pula Ustaz. Allahuakbar. Baik, soalan daripada Abdul Hamid, Batu Pahat, Johor. Apakah batal solat sekiranya kain telekung terselak sehingga menampakkan jari kaki, sedangkan ketika itu tinggal seorang diri dan tidak ada sesiapa pun yang melihatnya? Baik, kalau angin menampakkan, kita tolak dalam masa sekejap dalam keadaan tolak ni lah, subhanallah, okey, tidak batal. Tapi kalau kita tangguh, batal. Walaupun tak ada orang, tapi dia mungkin macam tu, dia kan semayang tu kecil orang, dia aurat kita yang Tuhan. So maknanya macam mana Ustaz? Maksudnya? Biasalah dia terbuka angin tolak kan, nampak jari tu. Dia kena tutup cepat-cepat. Kita kena tutup cepat-cepat? Ya, dalam keadaan subhanallah. Dia fikir betul. Baik, ketika sedang solat berjemaah, imam telah terbatas solatnya. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh makmum untuk meneruskan solat? Pernah saya ternampak makmum di belakang mengambil alih kedudukan imam, dan bagaimana caranya Ustaz? Ya, imam keluar kena batal, yang duduk belakang tu kena ganti, dia beri istislah. Yang betul-betul belakang imam tu?
Ya, contoh yang imam tu gila. Selalunya dia alim. Dia kena alim. Kata alim. Maknanya baris hadapan ni front line ni kena letak orang alim lah. Selalu dia macam tak kena menjaga je nanti orang tanya. Dia tak kena semayang. Bila imam tu keluar automatik yang di belakang dia tu langkah ke depan. Sama semayang. Dia panggil istighlah. Ya. Dia macam pemimpin. Kalau presiden meninggal, Perdana Menteri meninggal, automatik di mana Perdana Menteri itu ganti dia. Baik. Dia patut tak ada. Dia tu siapa ada ganti. Apa ni kau? Semayang. Kita kan duk kali tiga kan. Allah. Yelah. Langkah ke depan. Baik, daripada Zahari Ceras, Kuala Lumpur pula. Ustaz, suara Ustaz tak jelas lah katanya. Bagaimana kita berada di alam raya. InsyaAllah doa banyak-banyak kita akan duduk di konti InsyaAllah. Kemudian daripada siapa ni? Assalamualaikum Ustaz, siaran tak jelas lah Ustaz, suara Ustaz sengau-sengau gitu, tak puas dengar. Macam mana ni? Apa kita? Tak apa Ustaz, kita raikan, kita baca semua apa yang hantar ni. Macam mana kan? Sufian dari Bangi Selangor nak bertanya, sewaktu saya mimpi di masjid azan sedang berkumandang, setelah selesai azan mana yang elok, sunat tahiyatul masjid atau sunat fardu dulu? Tolong bagi pencerahan Ustaz. Mimpi. Salah baca lah Ustaz, bukan mimpi. Sewaktu saya sampai habis tulis short form Ustaz, SMPI. Kita ni tak berapa nampak, jadi MMPI. SMPI Sampi. Nak bertanya, sewaktu saya sampai di masjid azan sedang berkumandang, setelah selesai azan mana yang elok, sunat tahiyatul masjid atau sunat fardu dulu? Ya, kalau dia ada masa buat tahiyatul masjid, boleh buat solat fajar. Kalau tak ada masa, buat solat fajar je. Jadi kita mengharapkan supaya rakan-rakan kita ni tulislah panjang-panjang sikit Ustaz. Kadang-kadang kita baca ni lain maksudnya. Bagi saya elok adab bertanya tu tulis jangan short-short, nanti salah faham. Lagipun kita ni tak berapa nampak, jauh je, tulisan kecil pula tu. Haji ni tak nampak, jadi tulis bagi elok-elok lah. Kalau tidak kena rotan ni. Saya kan jumpa rotan kayu kan. Daripada Aris Shah Alam Selangor, berwuduk membasahkan muka atau menggosokkan muka, perlukah mengambil semula wuduk sebanyak 3 kali walaupun baru je terbatal kerana sesuatu Ustaz? Sunat saja 3 kali. Yang penting kita buat sekali tu kena semua. Sebenarnya macam gitu? 2 pun boleh Ustaz kan? 2 boleh. 3 tu terbaik. Kalau lebih tu dah jadi apa Ustaz? Macam mana? Kalau dah terlebih, maknanya dia macam was-was gitu. Lebih jadi bid'ah. Lebih jadi bid'ah. Tapi macam tu lah Ustaz, kadang-kadang kita pergi masjid, kita pergi surau ke, ada juga pakcik-pakcik sebelah kita, lepas ambil wuduk, lepas ambil wuduk. Kita dah masuk dalam dewan solat dah, dia masih lagi ambil wuduk. Macam mana tu Ustaz? Nak hilangkan benda tu? Kena yakin. Itu kos pula Ustaz. Tadi Ustaz dah cakap kos kalau nak penjara ni. Baik, seterusnya Ustaz ya. Assalamualaikum, saya dari Kelana Jaya. Langsung tak jelas lah apa yang Ustaz cakap, sengau-sengau gitu. Ustaz boleh tak ubah kedudukan sikit Ustaz? Tapi Haji cantik. Cantik jangan bergerak Ustaz. Cantik. Kejap. Cantik. Daripada Pak Sucin Alustak Kedah, yang mana lebih afdal, menyembelih seekor kambing untuk buat korban atau beli setompok dari seekor lembu? Beli setompok maksudnya apa tu Ustaz? Orang Kedah kata beli setompok dari seekor lembu. Satu bahagian. Ya, afdalnya beli seekor kambing kalau berbanding dengan satu bahagian setompok lembu. Lebih afdal. Sebab dia dapat penuh. Yang tu kita potong-potong dagingnya. Ini kita dapat seekor, itu lebih afdal lagi. Baik, daripada Syahrudin Daud, Masjid Tanah Melaka. Apakah hukumnya seorang ustaz terlibat sebagai pengikut dalam satu grup? Ketua grup tersebut kerap belanja makan ahli kumpulannya. Oleh kerana dah termakan budi ketua kumpulan tersebut, ustaz yang jadi ahli kumpulan itu tidak menegah jika ketuanya membuat dosa. Macam ala-ala termakan budi gitu. Yalah, kalau tak cegah, kalau adalah mampu berusaha lah. Itu ialah nasihat dialog. Kita tak perlu kasak lah nasihat. Kalau benda tu kawan kita nasihat cara baik-baik. Kata jangan buat dan sebagainya. Kemudian kena tengok jenis maksiat apa kan.
Kita kalau umum macam ni saya pun tak tahu. Jadi apa nama dia, nasihat lah. Zaman sekarang kita nasihat, kita bukan polis ya. Daripada siapa ni tak beritahu namanya, nak tanya Ustaz, kalau khatib pada hari Jumaat sudah naik mimbar, kita masuk masjid duduk langsung atau solat tahiyatul masjid dulu? Mazhab Syafi'i sembahyang 2 rakaat. Ya. Sekali tahiyatul masjid lah. Sunat dia, jadi dapat pahala tahiyatul masjid. Saya baca surah apa, baca Fatihah aja. Kemudian daripada Rohani Gombak Selangor, nak tanya ni Ustaz, apakah sapu muka selepas salam masa solat tu harus ke, wajib ke, sunat ke, bagaimana? Tak ada istilah sapu muka selepas salam. Cuma benda itu ada hadis dhaif riwayat Anas bin Malik yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Jadi amalan tu amalan yang tak mengapa, tapi tak disunnahkan secara muakkad. Dalam mazhab Syafi'i tak ada sebut sunnah. Dalam kitab Majmu' tak ada, dalam Minhaj tak ada. Cuma Imam Nawawi buatkan untuk orang awam dalam kitab Al-Adhkar. Jadi pandangan itu pandangan yang bukan mazhab, tapi makna dia bukan ulama Syafi'i membid'ahkan. Makna dia boleh buat, tak buat tu pun tak ada masalah, sebab dia tidak termasuk di dalam sunnah yang diterangkan dalam kitab-kitab mu'tamad. Adapun kitab Azkar ni bukan kitab fiqh, kitab doa, kitab zikir, dan hadis tadi dhaif tak salah. Sebab benda tu di luar sembahyang. Ada lagi sandaran-sandaran macam Nabi pernah berdoa sapu muka. So dia pun ambil konsep tu. Cuma mestilah lebih afdal tak sapu, tapi nak sapu tak ada masalah. Oh, patut bila kita pergi masjid ada surah, ada yang imam sapu, ada yang tak. Tak ada apa benda ni, kita kena tahu Nabi ni sembahyang. Dia sembahyang banyak cara. Nabi sembahyang dekat 10 tahun di Madinah. Jadi bukan satu cara je Nabi sembahyang. Itu kita kena faham benda tu. Baik. Sebab itu kadang-kadang kita bergaduh tu, kita duk sembahyang satu cara ya. Nabi sembahyang banyak cara. Gitu. Kadang-kadang takbir macam tu, apa nama dia, istiftah macam ni, ada yang tasyahud dia ada 3 tarik atau 4 tarik, 4 cara tasyahud. 4 cara. Kita ambil riwayat Ibnu Abbas, Hanafi dia ambil Ibnu Mas'ud, ada yang ambil riwayat Umar, ada yang ambil riwayat Ali. So benda tu semua betul daripada Rasulullah, kata Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah. Baca-baca yang mana semua betul. Sebab Nabi sembahyang 10 tahun. Jadi tidaklah terbatas tasyahud tu dengan tasyahud kita. Tapi kita ni dah terbiasa dengan tasyahud kita teruskan je lah. Tapi kita dengar orang Saudi baca macam ni, orang India baca macam tu, tak ada masalah, sebab itu semua datang daripada Rasulullah SAW. Baik. Inilah orang kata merungkai kebuntuan ni Ustaz. Mudah-mudahan ini adalah manhaj ulama. Saya hanya bawa manhaj ulama yang diajar di Azhar. Para masyayikh kita Azhar ajar kita, dan kita sampaikan kepada masyarakat. Yang penting kita ni beribadat kepada Allah, bukan bergaduh. Cara beribadat, bergaduh sampai hilang khusyuk kita. Ya. Daripada Siti Teluk Intan Perak, saya sedang solat, tiba-tiba terasa yang rambut saya terkeluar mengenai hidung apabila ditiup angin kipas. Adakah saya perlu batalkan solat atau teruskan saja solat saya Ustaz? Masa sembahyang ke? Masa tengah solat ni terkeluar rambutnya. Masukkan cepat-cepat lah. Kalau boleh, kalau tak boleh tu tak apalah. Takbir lagi, masukkan takbir lagi lah. Ustaz mohon pencerahan tentang korban yang dicampur dengan orang yang dah meninggal dunia. Macam ada 7 bahagian tu. Ada satu untuk orang yang dah meninggal dunia. Kalau kita buat untuk kita, pahala tu kita sedekah pada mayat, tak ada masalah. Buat untuk kita, jadi Allah Tuhan ku sebagai daripada pahala bagilah pada mayat sipulan-sipulan. Selesai masalah. Baik, seterusnya Ustaz. Ustaz ni ada pencerahan yang terbaru ni. Assalamualaikum DJ, katanya memang dari pagi lah sound audio tu tak clear. Dah pula. Bukan salah saya. Bukan salah. Kantuk. Tapi Ustaz macam mana Ustaz? Tadi orang kata Ustaz sengau-sengau tu macam mana? Maksudnya Ustaz pun sengau, saya pun sengau. Dua-dua resdung Ustaz. Ya, ini meminta kepada kesabaran tuan-tuan. Pula resdung juga saya. Resdung juga. Saya rasa hak yang kata tu semua masalah depa tu. Assalamualaikum Ustaz Fawaz dan Haji Nik katanya. Saya Osman dari Goodbye Pulau Pinang. Goodbye Ustaz? Goodbye ada juga di Pulau Pinang nama Goodbye lah. Goodbye ke go ya? Soalan saya, orang beritahu orang-orang Islam yang meninggal dunia disebabkan COVID-19, dia orang ni mati dalam iman, cuci bersih, tiada dosa. Betul ke Ustaz? Semua fi rahmatillah. Kita mengharapkan macam tu lah. Tapi nak confirm tak boleh. Allah Ta'ala ni Rahim, Ghafur.
Kalau kita mati pun kita nak macam tu, tetapi benda tu serah pada Allah. Bila orang mati, kita serah semua urusan kepada Allah dan kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Itu yang kita harapkan. Nak confirm, wallahu a'lam. Baik. Kemudian daripada Azli Air Molek Melaka. Dia tak ada pertanyaan Ustaz, cuma dia ada penerangan saja. Silakan. Saya suka dengan rancangan Node Klasik. Kelakar pun ada. Terbaiklah Ustaz. Sebenarnya Ustaz bukan buat kelakar sangat. Semuanya kita lebih kepada konsep santai sebenarnya. Kita tak nak macam tegang sangat, tension sangat. Kita nak lebih santai supaya lebih dekat Ustaz ya. Tapi dalam masa sama bukan kita main-main sebenarnya. Betul. Kita akan cuba membawa hasrat masyarakat insya-Allah. Tapi saya rasa lah Ustaz, kita satu-satunya rancangan agama yang santai sikit berbanding radio-radio lain. Barakah Haji ni. InsyaAllah. Kemudian daripada Sairi, Kota Baru, Kelantan. Ni baru Ustaz boleh cakap Kelantan. Tadi nak cakap Kelantan sangat kan? Ambon nak kecil. Ada orang sewa rumah kemudian lari malam dengan tidak bayar sewa beberapa bulan. Soalannya, bolehkah kita sebagai tuan rumah mengambil beberapa barang yang ditinggalkan dalam rumah tersebut? Kes ni saya pernah dengar. Ya, untuk kita nak allocatekan dan kita sebagai satu tebusan, makna ganti rugi balik. Walaupun tanpa persetujuan penyewa. Dia boleh sebab dia berhutang, kita tolak balik. Yang lebih tu kita kena bagi kat dia balik. Ya. Kita ada hak. Ya. Daripada Man, Seremban Negeri Sembilan. Kalau nak bayar fidyah, kalau saya masukkan melalui tabung masjid, saya niat dalam hati, boleh ke Ustaz? Tak boleh. Dia kena orang. Wakil kat pusat zakat, dia masukkan bagi sedekah tulis fidyah. Nanti pusat zakat akan agihkan kepada orang miskin. Di PPZ wilayah ada buat macam tu. Maknanya lebih afdal kalau kita pergi masjid lah, tanya nasihat apa semua kan? Kalau kita wakil orang masjid bagi orang miskin tak apa, tapi letak tabung tak boleh. Kemudian daripada siapa ni? Ni dia ibadat wajib, dia bukan sunat. So perlu ada diskus kat situ. Baik, faham. Kemudian daripada Indonesia tapi tidak diberitahu namanya Pak. Saya mahu tanya. Gombrol sama bapak. Ya, saya mahu tanya ni, bolehkah kambing betina kita korbankan? Boleh, tak ada kambing betina, jantai semua. Jantai pula. Kenapa cakap Indonesia lah Ustaz? Ya, kapan mau buat itu? Kalau kat kita menyeramkan. Kalau kapan, maksud dia kapan lah ni, kapan bila. Bila ya. Baik, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Ainda dari Johor Bahru. Ainda, Ainda. Keluarga kami sering buat korban, tapi sekarang ni macam mana? Kami tak boleh nak buat korban lah Ustaz dengan keadaan sekarang ni. Macam mana? Wakil sekarang ni banyak ejen yang buat banyak dia NGO. Tengok di situ mereka ada buat korban di luar negara. Jadi kat IG saya pun ada, saya ada promote apa semua tu, boleh tengok mereka buat. Ya. Jadi ujung-ujung nanti Ustaz beritahu kan alamat IG tadi. Ya, boleh. Jadi soalan dia yang last kali Ustaz. Dia kata, macam mana ni Ustaz nak pujuk mak saya yang dah merajuk? Kesian pula. Merajuk pasal apa? Saya tak tahu. Dia umum macam tu, saya tak tahu merajuk pasal apa. Pasal apa merajuk? Ni lah tak boleh buat korban ni dengan keadaan sekarang ni. Merajuk biasa tu. Apa khabar kat mak, insyaAllah. Kata Fawaz Fadil kata okey, insyaAllah. Buat lantik orang jadi ejen, masuk mana-mana, wakilkan mereka buat di luar pun insyaAllah boleh. Ya, di mana-mana boleh. Jangan bimbang. Niat itu, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalan dia. So waktu sekarang insyaAllah dengan niat kita yang bersih, jernih, begitu orang kata pure, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi gandaan pahala yang lebih besar daripada perbuatan kita. Baik, dari Bern Puchong, Selangor. Sebenarnya gangguan siaran tak jelas berlaku dari tengah malam hari Rabu. Oh gitu kisahnya Ustaz. Siaran kuat perlahan dan ada bunyi-bunyi herotan. Mungkin ramai korang guna telefon kan, jadi layan-layan. Daripada siapa ini? Kejap Ustaz ya. Halil Osman, Taiping, Perak. Masjid tempat saya solat Jumaat dibenarkan 12 orang sahaja sebab nama telah dicantikkan. Apa hukumnya ada di antara jemaah yang sudah tercantik namanya tidak hadir
kemungkinan 1 hingga 2 orang. Jadi korang tak cukup 12 orang. Apakah hukumnya dan apakah solat Jumaat tadi sah ke, bagaimana ke? Dari segi fiqh tak ada masalah, tapi saya tak pastilah Majlis Fatwa Perak dia kata apa. Sebab benda tu terikat dengan Majlis Fatwa Perak kan. Jadi kena mereka buat laporan lah macam mana semayang Jumaat mereka. Kemudian ada lagi, dia sambung lagi soalannya, jemaah yang tak datang tu diwakilkan pula orang lain gantinya. Boleh ke Ustaz? Apakah hukumnya? Kata benda tak ada apa. Tak ada teknikal je. Yang penting bagi cukup 12 orang. Ya. Saya ada seorang sahabat. Saya nama Alias dari Kota Tinggi, Johor. Apabila dia solat, dia hanya baca Al-Fatihah saja. Apakah solat itu sah? Sah, yang wajib rukun Fatihah. Ya. Sah, alhamdulillah. Kak Halipah dari Kajang, Selangor. Assalamualaikum Ustaz dan penyampai Al-Azhar. Saya sebenarnya tak ada soalan, hanya nak dengar jawapan Ustaz sahaja. Nak dengar jawapan-jawapan je. Nak dengar siapa, tak apa, tak ada masalah. Tak, maknanya dia tak ada soalan pun, Ustaz cuma nak dengar jawapan soalan-soalan daripada rakan-rakan sahaja. Bagus, dapat pahala dengar, insya-Allah. Baik. Ustaz, saya Hasnah Ramli dari Alustar, Kedah. Adakah jatuh talak seseorang yang sudah berkahwin tetapi mengaku bujang? Tak jatuh, iaitu bahasa bujang ni bahasa kinayah, tak jatuh. Tak jatuh, alhamdulillah. Tapi saya dengar ramai yang cakap jatuh tu. Nasib baik Ustaz dah terangkan kat sini. Tak jatuh. Kata bujang adalah lambang kinayah yang tidak jatuh. So, cuma melawak lebih-lebih berdosa lah. Tu dia. Ustaz, satu lagi saya nak tanya Ustaz tentang apa? Adakah dia berlakon suami isteri, lepas tu walaupun nama lain-lain, lepas tu dia berlakon seolah dia ceraikan isteri. Bagaimana tu Ustaz? Dia berlakon, dia suami isteri ni pelakon. Saya terangkan, boleh tengok dekat IG saya, FB saya. Berlakon dengan melakon watak, satu berdosa lah buat macam tu. Tapi talak tak jatuh. Tak jatuh? Sebab dia hikayat. Maksudnya mazhab Syafi'i tak jatuh. Ya. Sebab selama ni saya dengar jatuh. Dia kata jangan sekali-kali pelakon lelaki dan pelakon perempuan berlakon sama-sama dah ambil watak gitu. Jadi ayat yang pertama tu betul lah. Janganlah ambil watak sama, tapi jatuh tu satu benda mengikut pendapat terkuat mazhab Syafi'i tidak jatuh kerana dia hikayat. So hikayat ni maksud dia hanyalah tidak ada makna al-qasdu ila ma'nahu, tetapi tindakan tu tak bagus sebab dia akan menimbulkan fitnah. Betul. Question. Betul. So dia macam ustaz ceramah lah. Dia ustaz ceramah tu dia bagi contoh dan sebagainya. Itu dia panggil hikayat. Dia tak ada syarat rukun yang asal dalam talak tu, dia panggil al-qasdu ila ma'nahu. Dia beza dengan melawak lain. Yang ni lakonan. So beza. Jangan samakan melawak dengan melawak ni, dia ada juga kefahaman, tapi yang ni dia baca skrip. Cuma kita larang buat macam tu sebab menimbulkan fitnah. Ya, cuma saya nak beritahu, bila talak ni jangan bincang dengan kawan-kawan tak tahu apa. Tak bisa jangan betul sebab bila talak ni bukan boleh tanya banyak orang. Ya. Tanya yang pakar saja. Tempat yang orang kata apa yang recognize lah, yang diiktiraf. Tapi kalau kita tanya orang ni, dia ada masalah talak, tapi tanya kawan sana, tanya kawan sini, dia celau. So itu bukan cara penyelesaian yang macam kita sakit, kita jumpa doktor. Memang kawan-kawan ni buat apa? Kita kesian macam tu lah. Kawan tu kata makan Panadol, kawan tu kata makan suplemen, kawan kata lain dia mati awal. So, kawan ni tak mati-mati lagi. So itu cara bila talak ni lain sikit, dia tak macam semayang tak apa kita bincang dengan kawan. Talak ni dia ada satu mizan khas. Ya. Baik, seterusnya daripada Muhammad Kamal, Semarak, Kuala Lumpur. Isteri bernazar, niat nazar isteri nak makan kambing. Kalau isteri tak buat, adakah suami kena buat tak jadi kambing, buat ayam? Boleh tak Ustaz? Dia nak makan ke dia nak sedekah? Entah, katanya niat nazar isteri nak makan kambing. Kalau cakap nak nazar makan kambing tak ada apa. Just ni nazar nak sedekah kambing tu ibadat. Nak makan kambing tu benda harus. Jadi tak nak berlaku apa-apa, tak makan pun tak apa. Baik, daripada Emma Haryati di Selangor. Minta maaf Ustaz, kat sini hujan lebat sangat lah, tak clear nak dengar Ustaz. Tapi soalan saya, boleh ke dalam solat kita baca surah yang panjang tapi kita baca separuh saja? Contohnya surah Waqiah, dan kita baca 1 sampai 5 atau 6 kita berhenti rakaat kedua dan kita baca surah lain pula.
Boleh tak ada masalah. InsyaAllah harus. Baik. Daripada Ambodin Dolah Tapah, Pesara Polis. Tahun 2018, anggota ada serah 2 bentuk jam dalam nilai RM250 kepada pesara untuk tahun 2010. Malangnya dah puas cari senarai namun berkenaan persoalannya, apakah tindakan yang perlu dibuat ke atas jam tersebut? Maksudnya gini Ustaz. Dia pada tahun 2018 ni ada serah 2 bentuk jam dalam nilai RM250. Cari tak jumpa pesara untuk tahun 2010 tu. Dah puas cari senarai berkenaan, persoalannya apa tindakan yang perlu dibuat ke atas jam tersebut? Maknanya dia nak serah jam tu kepada pesara polis, tapi cari senarai dah ada, nama dah ada, gitu. Apa tindakan yang perlu dibuat ke atas jam tersebut? Sebab jam dah ada ni. Tak faham. Maksudnya hadiah kepada pesara ke? Gitulah tu. Kita tengok juga jam tu daripada siapa. Makna daripada polis ke apa kan sebagainya. Benda tu teknikal. Makna dia hadiah. Bukan milik pesara kan. Jadi hadiah ni dia boleh, kalau segi mana orang tu tak ambil, dia boleh tarik balik. Jadi bagi pada orang yang layak. Tapi kena tengok ni jam tu siapa pemilik dia. Mana. Tapi anda kata gini Ustaz, anda kata gini, jam tu diberi oleh anggota dia. Contohnya dia ni pegawai, diberi oleh anggota dia, tiba-tiba dia pun dah bersara. Lepas tu cari pemilik jam tu tak jumpa. Bagaimana Ustaz? Pegawai ni dah bersara. Pemilik jam tu dapat lagi, dia possession lagi tak? Dia ambil ke? Kalau tak ambil tak ada kesan apa, boleh bagi pada orang lain. Kalau dah ambil dah, lain. Sebab hadiah ni kita tidak pegang, dia belum menjadi satu binding lagi, satu benda yang makna dia jadi hak dia penuh lagi. Baik Ustaz, nampaknya setakat ini dahulu Ustaz untuk 4 Jun 2021 rancangan Nordic Classic kita. Jadi silakan Ustaz, kata-kata untuk hari ini. Baca IG saya boleh tengok Fawaz Fadil, ada promotion korban di situ. Ejennya macam mana Ustaz? FAUWAZFADZIL. Kalau apa-apa yang confused boleh contact PA saya. Nombornya? Nombornya 018 018 saya ulang balik 018 381 4308. 018 381 4308. Boleh hubungi Lian Nur. Boleh hubungi apa-apa maklumat tentang, insya-Allah dia akan jawab. Kemudian kalau siapa nak beli buku yang terbaik sekarang ni, saya promote buku itu Fit Mizan. Mizan sangat baik dibaca. Tentang perempuan saya yang terjemah. Boleh tanya juga pada nombor berkenaan. Dengan harga RM75 ada diskaun, insya-Allah. Jadi dapatkan buku tersebut, dan buku saya tajdid. Itu buku sangat bagus, nipis 150 muka surat dengan harga yang RM25. Jadi boleh baca buku tu untuk fasa kita duduk di rumah, insya-Allah. Baik. Kita doa dulu Ustaz, kita tutupkan doa. Silakan. Insya-Allah kita tutup, dan minggu depan kita bertemu minggu depan, insya-Allah. InsyaAllah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم فقهنا في الدين وعلينا التأويل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita bersua lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kepada Ustaz Fawaz Fazil yang telah merungkai segala kebuntuan.